Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Okey, baik. Tadi kita dah nak mulakan perkongsian kita pada petang ni, InsyaAllah berkenaan dengan sirah. Macam biasa bersama saya, Kristina. Okey, jadi apa lagi yang kita nak kongsikan hari ni? Dan kita sebenarnya masih tak habis lagi perkongsian berkenaan dengan Nabi Yaqub alaihi salam. Okey, dan Allah, sekejap saya rasa kena buat live semula. Sekejap. Ke tak? Okey, tak apa, kita teruskan. Waalaikumsalam. Selamat petang Kak Masita. Selamat petang. Apa khabar? Sihat ke? Bagaimana anda semua? Sekejap Boleh ke tak? Boleh ke tak? Tak boleh juga. Okay, tak apa. Kita teruskan kita punya perkongsian pada petang ni. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang yang berada di TikTok juga. Kita ada open live di TikTok. Jadi untuk anda yang biasa main dengan TikTok ataupun mana-mana kemudahan yang anda biasa, ataupun mungkin di Facebook, nanti insyaAllah saya akan mulakan live di Facebook juga. Kita akan adakan perkongsian juga di sana. Okay, kalau ada ramai ataupun feedback yang nak tengok daripada Facebook, saya akan buka lah. Okay. Waalaikumsalam. Selamat petang. Jangan panggil saya Ustazah. Saya bukan Ustazah. Okay, tak apa, saya akan mulakan. Petang ni kita masih lagi nak kongsi berkenaan dengan kisah Nabi Yaqub. Okey, dan hari ni adalah penutup ataupun betul lah, penutup lah kan. Penutup berkenaan dengan kisah Nabi Yaqub alaihi salam. Kita nak tahu apa lagi, sikit lagi cerita dia. Sekejap ya. Boleh naik tak? Okay. Jadi sebelum kita mulakan petang ni, insyaAllah kita mulakan dulu dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okay, baik. Boleh kita mulakan? Sekejap kita bagi center dulu. Okay. Alright. Kisah terakhir ataupun penutup bagi kisah Nabi Yaqub alaihi salam, dan apa yang saya nak ceritakan hari ini kepada anda. Okey, kita ingat balik semalam saya kongsikan berkenaan dengan apa? Dengan kisah Nabi Yaqub alaihi salam, okey, berperang dengan Putera Saljam. Okey, Nabi Yaqub alaihi salam berperang dengan Putera Saljam. Apa yang berlaku? Okey, apa yang berlaku? Nabi Yaqub alaihi salam bersama anak-anaknya 11 orang, okey, menentang tentera Saljam. Okey, dan pada ketika itu tentera Saljam, Raja Saljam memiliki tentera yang sangat ramai, tetapi bila berlawan dengan tentera Nabi Yaqub alaihi salam sendiri, iaitu merupakan anak-anak Nabi Yaqub, akhirnya tentera Raja Saljam ni tadi, mereka rasa tergugat. Okey, yang mana Allah hadirkan kepada mereka rasa takut, rasa gentar. Sebab anak-anak Nabi Yaqub alaihi salam ni bukanlah orang-orang biasa. Mereka ni orang-orang yang gagah perkasa, yang dikenali orang ramai dengan kelebihan masing-masing. Okey, jadi itulah kuasa Allah. Dan akhirnya Raja Saljam, tentera Raja Saljam ada yang terbunuh. Okey, ada yang menyuruh di benteng pertahanan, tak silap saya kalau macam tu. Okey, dengan putera, okey, ataupun ketua putera lah, putera Nabi Yaqub alaihi salam, dia lakukan, dia tendang pintu dengan kakinya, pintu benteng pertahanan tu, lalu
terhempaplah pintu tersebut ke atas semua tentera Raja Saljam. Okey. Jadi ada sebahagian tentera Raja Saljam yang mati, dan anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam ni pun berperanglah dengan mereka yang selebihnya yang masih hidup tu. Okey. Okey, baik. Jadi hari ni kita pergi pula kepada kisah Nabi Yaqub alaihissalam yang mana baginda pernah buta dan belakang tulang ataupun belakang badan baginda bongkok. Okey. Jadi kita nak tahu kenapa kita nak dengar kisahnya, kenapa perkara ni berlaku kepada Nabi Yaqub alaihissalam, dan Nabi Yaqub alaihissalam boleh sembuh ataupun tidak. Okey. Jadi diriwayatkan bahawa Nabi Yaqub alaihissalam mempunyai wajah yang amat kacak. Okey, disebabkan itulah Nabi Yusuf alaihissalam pun merupakan antara anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam yang kacak lah. Okey, yang paling kacak. Okey. Jadi kekacakan dan ketampanan wajah Nabi Yaqub alaihissalam tak ada tolok bandingnya, okey, pada zamannya. Okey, baginda termasuk dalam 11 golongan para nabi yang memiliki wajah yang tampan. Sebelum ni dah banyak kali saya ulang yang mana ada 11 orang nabi yang muka mereka hampir serupa dan tampan. Okey, dan saya sebut baliklah kan untuk anda ingat. Mereka adalah Nabi Adam alaihi salam, Nabi Syith alaihi salam. Nabi Syith ni adalah anak kepada Nabi Adam. Okey, jadi Nabi Idris alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ishaq alaihi salam, Nabi Yaqub alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Okey. Alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Maaf. Okey, jadi 11 orang nabi ni adalah golongan nabi yang hampir serupa muka mereka yang kacak. Okey, mereka kacak. Baik, jadi Nabi Yusuf alaihi salam dan wajah nak bandingkan Nabi Yaqub alaihi salam dengan wajah Nabi Yusuf alaihi salam berserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajah Nabi Yaqub ni dia cepat tua. Okey, cepat kelihatan tua daripada usianya sendiri. Okey, dan belakang baginda menjadi bongkok, sedangkan nabi-nabi yang lain tak ada pun yang badan bongkok. Nak tanya kalau orang tu dia tak tahu agama Islam, tu wujud, apa hukum dia? Saya tak berani nak jawab berkenaan dengan ini sebab saya bukanlah daripada bidang tersebut. Jadi kalau nak tanya, boleh tanya kepada ustaz ataupun ustazah yang lebih arif untuk menjawab soalan ni. Mungkin daripada mereka lebih jelas lah. Okay, tak boleh, saya tak boleh nak bagi jawapan. Okay, untuk ayat yang lengkap ataupun yang meyakinkan, saya tak berani cakap. Okay, jadi anda boleh tanya kepada ustaz dan ustazah. Sebab saya bukan ustazah, sebab tu saya cakap jangan panggil saya ustazah. Saya bukan belajar dalam semua bidang berkenaan dengan agama. Umur saya pun masih muda lagi dan saya sedang belajar lagi. Okay, doakan saya. Semoga direzekikan untuk tambah banyak lagi ilmu. Okay, sambung. Jadi Nabi Nuh alaihi salam, okay, ketika baginda berusia 1000 tahun ataupun lebih daripada tu, baginda masih nampak seperti orang yang berumur 40 tahun. Okay, lain daripada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni even umur dia 100 lebih pun, okay, muka ataupun wajah dia nampak cepat tua nak dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Okay, itu adalah sifat Nabi Yaqub alaihi salam. Okay. Jadi seperti yang kita maklum bahawa Nabi Yaqub alaihi salam pernah juga menjadi buta akibat apa? Akibat kehilangan putera baginda Nabi Yusuf alaihi salam, okay, kerana dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam telaga buta. Okay. Jadi ketika Nabi Yaqub alaihi salam pergi ke negeri Mesir, okay, ketika Nabi Yaqub pergi ke negeri Mesir, mata baginda sudah pun sembuh. Okay, sudah pun sembuh daripada buta. Okay, dan ini berkat mukjizat putera baginda Nabi Yusuf alaihi salam. Okay, tetapi belakang baginda tetap bongkok. Walaupun mata baginda buta dan pulih, tapi belakang baginda yang bongkok ni
tak sembuh lah kiranya, masih tetap bongkok. Dan wajah baginda pun kelihatan jauh lebih tua berbanding usia baginda yang sebenarnya. Jadi ketika beberapa orang penduduk, penduduk Mesir melihat belakang baginda bongkok dan pernah mendengar mata baginda juga buta, maka pada satu hari mereka ni bertanya kepada Nabi Yaqub alaihi salam sendiri. Apa yang mereka tanyakan? Apakah yang menyebabkan penglihatan tuan pernah hilang, wahai Nabi Allah? Jadi Nabi Yaqub alaihi salam pun menjawab, sebab cintaku akan anakku Yusuf. Ini sebab penglihatan. Penglihatan. Apakah yang menyebabkan penglihatan tuan pernah hilang, wahai Nabi Allah? Jawapannya, sebab cintaku akan Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian penduduk Mesir bertanya lagi, apakah sebabnya pula bongkok belakang tuan? Dan jawapan Nabi Yaqub alaihi salam adalah sebab cintaku dengan saudaranya Bunyamin. Ini adalah sebab kenapa berlakunya, kenapa sebab baginda buta dan juga kenapa baginda bongkok. Baik. Jadi ada satu cerita yang mana berkenaan dengan Nabi Yaqub alaihi salam dan putera Raja Mesir. Berkaitan dengan sifat Nabi Yaqub pada waktu itulah, yang mana dia nampak lebih tua berbanding dengan umurnya. Jadi ada satu peristiwa yang dahsyat di antara Nabi Yaqub AS dengan putera Raja Mesir, yang bernama Arim Al-Adi. Arim Al-Adi. Dan peristiwa tersebut hampir musnahkan hidup ataupun diri Arim tu sendiri. Jadi kisah dia begini. Pada suatu hari ketika Nabi Yaqub alaihi salam sedang duduk berhadapan dengan Raja Mesir. Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Jadi pada suatu hari ketika Nabi Yaqub sedang duduk berhadapan dengan Raja Mesir, iaitu Malik Riyan, yang mana saya kongsikan semalam, yang Nabi Yaqub berada di istana Malik Riyan, tetapi Nabi Yaqub tak nak duduk sebab hamparan yang ada di situ semuanya hamparan yang mahal. Jadi baginda nak alas dengan kain putih. Inilah pada peristiwa inilah berlakunya perkara tersebut. Dan ada kisah lain yang sekarang saya ceritakan, yang mana pada waktu tu Nabi Yaqub AS sedang duduk berhadapan dengan Raja Mesir, iaitu Malik Riyan, bersama putera baginda Nabi Yusuf AS. Ketika itu Nabi Yaqub dah pun mencapai usia kira-kira 120 tahun. Nabi Yaqub dah 120 tahun. Bayangkan Nabi Yaqub yang umurnya dah 120 tahun tu, muka dia ataupun wajah dan sifat dia nampak sangat-sangatlah tua. Nak dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain, walaupun mereka umur 1000 tahun, wajah dan diorang punya energi masih lagi seperti orang yang berumur 40 tahun. Baik. Jadi ketika itu putera Raja Mesir ada di sisi ayahandanya bersama dengan dia lah. Dan dia lihat putera Raja Mesir ni, dia lihat Nabi Yaqub AS. Dia lihat Nabi Yaqub AS dan dia lihat yang ayahnya sedang bersembang dengan Nabi Yaqub. Jadi Malik Riyan ni memiliki rupa Nabi Yaqub AS. Malik Riyan menilik, maafkan saya. Jadi Malik Riyan menilik rupa Nabi Yaqub AS, yang merupakan seorang insan yang sangat hebat, tetapi sudah sangat lanjut usianya. Maka Malik Riyan bertanya kepada Nabi Yaqub AS, berapakah usia Nabi Allah sekarang? Dan Nabi Yaqub AS pun menjawablah bahawa umur baginda adalah 120 tahun. Dan tiba-tiba putera Malik Riyan yang bernama Arim Al-Adi ni tadi mencelah. Dia bertanya, dia cakap macam ni, berdusta engkau wahai orang tua. Sambil tu dia kunyah-kunyah mungkin makanan di mulutnya. Sambil dia cakap berdusta engkau wahai orang tua. Bila dia dengar bahawa umur Nabi Yaqub AS adalah 120 tahun. Sebab dia pelik. Sedangkan Nabi-Nabi yang sebelum ni umur mereka seperti yang saya katakan
even 1000 tahun sekalipun, diorang punya sifat ataupun dan rupa mereka masih lagi seperti orang muda. Jadi bila dikatakan Nabi Yaqub umur 120 tahun, dia terkejut dan mulut dia automatik dia macam pelik. Serius, dia macam kita tanya, serius lah umur 120 tahun, muka macam tua je macam tu. Dia nak maksudkan begitulah. Okay. Jadi seterusnya apa yang berlaku, maka Nabi Yaqub AS ni berpaling wajah daripada Arim Al-Adi ni tadi. Okay. Jadi Nabi Yaqub pun terus berdoa ke hadrat Allah SWT. Apa yang didoakan adalah, wahai Tuhanku, engkau ketahui bahawa orang ini, yakni Arim Al-Adi, telah menyebut dusta padaku. Okay. Perlakukanlah, maafkan saya, padaku, betul lah. Arim Al-Adi telah menyebut dusta padaku, perlakukanlah kepadanya. Okay. Tiba-tiba dagu putera Raja Mesir ni tadi dengan dagu dia sampai ke dada. Bayangkan, dagu dia jatuh sampai ke dada dan lidahnya terkeluar berjulur seperti lidah anjing, dan leher dia pula menjadi pendek. Okay. Dan pada ketika itu rupa Arim Al-Adi ni tadi totally berubah daripada seorang yang kacak jadi seorang yang huduh rupanya. Okay. Maka terkejutlah ramai orang melihat putera Malik Rian ni tadi yang menjadi semakin buruk atas kata-katanya itu tadi terhadap Nabi Yaqub alaihissalam. Okay. Jadi setelah Malik Rian melihat rupa anak baginda sudah berubah, okay, sudah menjadi seburuk-buruk rupa dan tak macam rupa manusia lagi, okay, maka dia berpaling kepada menteri perbendaharaannya, iaitu Nabi Yusuf alaihissalam, dan katanya, perbuatan apakah ini wahai Aziz? Okay, lalu Nabi Yusuf pun menjawab, inilah pembalasan Tuhan kerana anakmu telah mendustakan bapaku. Jawab Nabi Yusuf alaihissalam kepada Malik Rian, Raja Mesir ni tadi. Lalu dengan hati yang teramat gundah kerana tersiksa, dia tengok anak dia tu muka dah berubah jadi tak serupa orang. Okay. Malik Rian ni pun berkata kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Dia katakan, wahai, demi kemuliaanmu wahai Nabi Allah, aku bagi pihak anakku memohon kemaafan kepadamu kerana dia adalah seorang yang bodoh dan tidak mengetahui martabat segala Nabi. Okay. Jadi timbul rasa kesian dalam diri Nabi Yaqub alaihissalam. Maka dia pun berdoa terus kepada Allah SWT. Dikatakan dalam doa tersebut, wahai Tuhanku, engkau juga yang amat mengetahui, maka ampunilah olehmu akan Arim Al-Adi ni tadi. Okay, kembalilah seperti rupanya yang sedia kala. Okay. Setelah wajahnya kembali pulih seperti asal, Arim Al-Adi ni dengan rasa kecewanya dia, rasa serba salahnya dia terus mencium tangan Nabi Yaqub alaihissalam, memohon maaf dan segalanya lah. Okay, dikatakan kepada Nabi Yaqub, celaka apakah aku ini wahai Nabi Allah? Tidak aku harapkan melainkan memohon agar engkau memberi kemaafan kepadaku. Okay, dengan sebanyak-banyaknya. Sebenarnya aku ada mendengar cakap-cakap orang bahawa umur Nabi Ishaq alaihissalam 240 tahun. Maka aku lihat tubuhmu pun sangat tua, tidak seperti tubuh badan ayahmu itu. Dan kerana itulah terlancar lidahku berkata kepadamu demikian. Itulah sebabnya kenapa putera Raja Mesir ni terkeluar kata-katanya sebegitu, sebab dia pelik. Sifat Nabi Yaqub sebagai seorang Nabi ni lain dengan Nabi-Nabi yang lain. Al-Quran yang banyak-banyak kat belakang tu Datin Fiza punya ke? Ya betul, ni semua koleksi Datin Fiza punya. Okay, nanti kita ceritakan, hujung nanti kita ceritakan pasal Quran yang ada di belakang ni. Okay, insyaAllah kita kongsi sikit. Okay, kita teruskan lagi. Jadi Nabi Yaqub alaihissalam menjawab kepada putera Malik Rian ni tadi, ini adalah kerana aku tersangat duka cita terhadap apa yang berlaku kepadaku ini adalah sebab kerana aku tersangat duka cita terhadap kehilangan anakku Yusuf.
Dari kerana itulah yang menjadikan aku begitu tua seperti yang engkau lihat sekarang ini. Kemudian Nabi Yaqub AS menangis sambil meminta doa agar Allah SWT melimpahkan kebaikan kepada Arim Al-Adi ni tadi. Okay? Jadi begitulah kisah dia macam mana dan apa yang berlaku sewaktu baginda Nabi Yaqub AS berada di istana Malik Riyan pada masa tu. Okay? Alright, kita pergi kepada mukjizat Nabi Yaqub AS pula. Okay, jadi apakah mukjizat Nabi Yaqub AS? Daripada penelitian ataupun bacaan saya, apa yang saya boleh kongsikan dengan anda, mukjizat Nabi Yaqub AS ni adalah satu perkara. Daripada buta matanya atas kehilangan puteranya Nabi Yusuf AS, akhirnya mata baginda Nabi Yaqub ni mula pulih. Atas sebab apa? Okay. Macam mana boleh pulih mata Nabi Yaqub AS? Ada salah seorang putera baginda mencampakkan baju gamis Nabi Yusuf AS ke muka Nabi Yaqub ni. Okay. Jadi sebab tu dikatakan disebabkan Nabi Yusuf AS mata ayahandanya menjadi pulih semula. Okay, disebabkan baju Nabi Yusuf tercampak ke muka Nabi Yaqub, maka disebabkan hal tersebut mata Nabi Yaqub menjadi pulih. Itulah salah satu mukjizat yang Allah kurniakan untuk Nabi Yaqub AS. Okay? Dan lain-lainnya saya tak pastilah. Mungkin ada lagi dalam kitab-kitab yang lain ceritakan tentang mukjizat Nabi Yaqub. Allahu'alam. Mungkin ada lagi dan anda semua mungkin ada yang lebih tahu, lebih arif berkenaan dengan sirah-sirah ini, dan anda boleh kongsikanlah siapa yang ada dalam live ni hari ni. Okay? Baik. Jadi selain daripada mukjizat, kita nak tahu pula lah, okay, pengakhiran daripada kisah Nabi Yaqub ni, kita nak tahu bilakah Nabi Yaqub AS ni wafat. Okay? Jadi Nabi Yaqub AS berpindah ke negeri Mesir ketika baginda berusia 120 tahun. Okay, dia berpindah ke Mesir waktu umur 120 tahun. Dan baginda tinggal menetap di negeri Mesir bersama-sama anak anda baginda Nabi Yusuf AS dan putera-putera baginda yang 11 orang itu selama 44 tahun ataupun dalam lingkungan 44 ataupun 64 tahun lah. Okay? Dan setelah tinggal di Mesir selama masa itu, maka akhirnya wafatlah Nabi Yaqub AS ketika baginda berusia dalam lingkungan 164 tahun ataupun 184 tahun. Okay. Jadi sebelum baginda wafat, baginda ada mewasiatkan kepada putera baginda Nabi Yusuf AS supaya apa? Mengkebumikan jenazah baginda bersama bapa baginda Nabi Ishaq AS di Baitul Muqaddis. Jadi Nabi Yusuf AS pun bawalah jenazah ayahanda baginda tersebut, okay, ke kota Baitul Muqaddis di Palestin dan dimakamkan di sana di sebelah makam ayahandanya Nabi Ishaq AS. Okay, ayahanda kepada Nabi Yaqub iaitu Nabi Ishaq, dan juga di situ ada juga makam ibunya iaitu Rifqah binti Bitawil. Okay, dan selain itu ada juga makam saudaranya yang merupakan makam saudaranya Aish tu lah. Okay, jadi ada diriwayatkan pada hari yang sama juga saudara baginda iaitu Aish yang menjadi raja memerintah kerajaan Rom turut wafat pada hari yang sama, dan Aish dikebumikan bersebelahan dengan makam ayahndanya juga dan bersama bondanya. Okay. Waalaikumsalam, selamat petang. Kak Mazlina baru masuk, kita dah nak habis dah. Dah habis dah sebenarnya. Tak apa, nanti boleh tengok balik perkongsian hari ini, InsyaAllah. Untuk anda yang lain yang baru masuk pertengahan jalan pun anda boleh ulang balik dengar kita punya sirah hari ni. Okay? Okay, baik. Jadi begitulah kisah Nabi Yaqub AS, perjalanan baginda, okay, sebagai utusan Allah, okay, dan melahirkan seorang cahaya mata yang mana Allah utuskan juga menjadi Nabi. Okay. Assalamualaikum, selamat petang di TikTok. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama Kak Mazlina. Okay.
Jadi untuk kesimpulan perkongsian hari ini, apa yang saya dah kongsikan kepada anda, kita ambil poin-poin dia sahaja. Okey. Okey. Berkenaan dengan Nabi Yaqub pernah bongkok dan pernah buta, dan sifat baginda. Kita pergi kepada sifat dahulu. Sifat baginda ni, baginda yang kita ketahui daripada kisah yang setelah saya kongsikan, baginda merupakan antara Nabi ataupun antara Nabi yang walaupun usia baginda masih, saya nak cakap okey, ulang balik umur baginda 120 tahun. Okey, contoh 120 tahun, tapi muka baginda memang betul-betul nampak seperti orang yang berumur 120 tahun. Sedangkan Nabi-Nabi yang lain, walaupun umur mereka 1000 tahun, tetapi kudirat dan rupa mereka masih lagi seperti orang yang berumur 40 tahun, yang masih muda lagi. Sama-sama Kak Juli Sohana. Okey. Maaf. Okey. Jadi apa lagi? Seterusnya berkenaan dengan Nabi Yaqub AS pernah buta. Baginda pernah buta dan pernah juga sihat adalah kerana Nabi Yusuf AS sendiri. Baginda buta kerana kehilangan anak kesayangan baginda, okey, iaitu Nabi Yusuf AS. Okay, dan baginda sembuh juga atas sebab anak dia juga, Nabi Yusuf AS, yang mana daripada baju Nabi Yusuf AS yang dicampakkan ke wajahnya itu membuatkan dia menjadi pulih daripada buta. Waalaikumsalam, selamat petang Puan Eliza. Okey, itu berkenaan dengan buta. Jadi berkenaan dengan baginda bongkok dan dinyatakan dalam sebab yang mana diriwayatkan juga dalam kisah penduduk Mesir ni bertanyakan kepada Nabi Yaqub sendiri kenapa dia bongkok, dan jawapan baginda adalah kerana dia sangat cintakan saudara kepada Nabi Yusuf, iaitu Bunyamin. Saya kurang pasti dan kurang jelas berkenaan dengan apa maksud baginda mengatakan sebab baginda bongkok tu kerana baginda terlalu cintakan Bunyamin. Saya tak pastilah berkenaan hal itu. Sama-sama Kak Masita. Alhamdulillah, saya seronok kalau semua orang seronok dengan perkongsian saya. Okey, itu poin yang seterusnya untuk kesimpulan hari ini. Jadi apa lagi? Okey, mukjizat Nabi Yaqub AS. Okey, satu saja yang saya kongsikan hari ini berkenaan dengan mata baginda pulih atas sebab baju Nabi Yusuf AS dicampakkan ke mukanya. Okey. Dan yang terakhir, Nabi Yaqub AS meninggal dunia pada umur baginda 164 tahun ataupun dalam lingkungan 164 ke 54, 164 ke 184. Okey, ingat tu. Dan baginda dimakamkan di kota Baitul Muqaddis, okey, di mana bersebelahan dengan makam ayahanda baginda, iaitu Nabi Ishaq AS dan bondanya Rifqah binti Bitawil, dan juga ada saudaranya, kubur ataupun makam saudaranya di situ, Aish. Okey. Jadi itulah kesimpulan untuk hari ini daripada kisah perkongsian Nabi Yaqub AS, dan saya harap anda semua dapat apa poin-poin yang saya beri ini. Okey, InsyaAllah boleh kongsikan dengan orang lain juga, ataupun anak-anak, ataupun kawan-kawan dan sebagainya. Okey, kita punya live perkongsian ni bukan setakat ini saja, bukan berhenti di sini sahaja. Saya harap anda semua boleh sampaikan dan panjangkan video ni kepada kawan-kawan anda. Okey, sekiranya penyampaian saya ini boleh membantu untuk anda, kalau penyampaian saya ni boleh membantu orang lain untuk lebih mengetahui tentang sirah, anda boleh sampaikan. Okey, walaupun sedikit yang saya kongsikan, saya harap bermanfaat untuk anda semua. Seronok dengan sirah kes, alhamdulillah. Saya bersyukur sangat. Ada orang yang nak dengar, ada orang yang nak tengok. Okey, dengarlah sewajarnya kan, dengar saja pun dah cukup untuk saya. Okey, saya doakan anda semua yang Allah rezekikan ni untuk mendengar ni, saya doakan supaya Allah ni tetapkan dalam hati anda semua yang mendengar ni, ilmu-ilmu ni tetapkan dalam hati supaya tak lupa. Okey, mudah-mudahan kita doakan sama-sama. Okey, sebab ilmu ni kita bukan sekadar masuk dan keluar saja. InsyaAllah nanti di akhirat boleh menjadi manfaat untuk kita. Okey. Okey, jadi kat sini kita ada kita punya dropship. Masita Kes, Kak Masita dan juga Kak Mazlina kat sini. Jadi untuk anda yang belum kenal lagi mereka, anda bolehlah
Kalau nak tahu berkenaan dengan produk Arayan Hijrah, kalau tak sempat nak menyelit promo tu kan, rasa macam admin lambat sikit balas, anda boleh pergi kepada mereka, okay, dan boleh bantu mereka juga. Okay, berkenalan dengan dropship kita dan master dropship. Master dropship sebenarnya dua-dua ni yang selalu sangat hebat dalam membuat sale. Alhamdulillah. Okay, jadi untuk petang ni itu sahaja. Okay, saya pun dah selesaikan perkongsian saya. Akak kalau terlepas tengok yang recorded, siap save kalau belum sempat tengok. Thanks sebab letak di IG. Alhamdulillah. Kalau berkesempatan tu saya sarankan tengoklah. Mengisi masa kan. Bagus Kak Julie. Kak Julie selalu dengar. Seronok saya. Bermanfaat juga apa yang saya kongsikan setiap hari. Okay, PKP ni pun kadang kita tak tahu nak buat apa kan. Mungkin kita boleh dengarkan perkongsian-perkongsian ilmiah seperti ni kan. Ustazah Hana pun ada kongsikan juga. Jadi dalam masa-masa hari-hari kita ni, kalau ada kesempatan tu kita luangkanlah sedikit, kan? Betul tak? Sebab kita sekarang ni macam tengah sibuk dengan hal-hal duniawi kan. Jadi bila berkesempatan, bila direzekikan untuk termasuk dalam live ke, terdengar ataupun sebagainya, cubalah untuk cari, gali ilmu dan sebagainya. Semoga Allah ni lebih cintakan kita. Okay? Kita nak orang lain cintakan kita. Kan? Jadi kita sebenarnya kena tarik perhatian Allah terlebih dahulu. Tak kisahlah anak-anak, kalau kita nak anak-anak cintakan kita, sayangkan kita, kita kena cintakan Allah terlebih dahulu. Kita kena, orang kata, lebihkan Allah terlebih dahulu, nanti Allah akan bantu kita selebihnya. Okay? Aku nak tanya apa beza Quran digital Al-Fatih dengan Muslim. Okay, tutup buku sirah kita hari ni sekejap. Memang kita dah habis pun. Dan saya nak tunjukkan sikit kan. Dah tak tanya kan, aku tunjukkan. Okay, jadi ini gemstone. Ini Al-Quran digital Arayan Al-Fatih. Untuk Al-Fatih, Quran dia ada terjemahan. Tetapi kalau Muslim, Quran dia fully Quran tanpa terjemahan. Itu bezanya. Ya, betul. Dekat Al-Fatih ada perkata, ayat perkata. Dekat Muslim full Quran, tak ada terjemahan. Okay, dan dekat dalam Muslim dia ada set Iqra digital, doa-doa, buku doa-doa, itu pun digital juga. Apa lagi, panduan solat pun buku digital juga. Tapi dalam Al-Fatih dia hanya ada Iqra digital sahaja. Okay, dulu malas-malas nak belajar sirah, sekarang dah bertambah umur baru nak sedar diri. Saya rasa macam seronok dengar bila akak cakap macam tu. Kurang-kurang Allah rezekikan akak untuk sedar dan untuk mencari ilmu. Bagus sebenarnya macam tu. Tak ada salah pun kalau kita baru nak belajar ataupun macam mana bila-bila pun kita belajar sebenarnya kita kena tengoklah sebenarnya Allah, bila Allah dah detikkan hati kita sekali tu, cubalah untuk dekatkan diri dengan benda-benda yang disuka. Okay, tak ada masalah lambat ataupun cepat. Okay, kadang-kadang contoh macam saya, umur saya muda lagi, saya belajar itu dan ini, tapi nanti pengakhiran nanti okay, hidup kita ni sebenarnya kita akan lihat kepada pengakhiran, bukan permulaan. Macam saya masih muda, saya belajar, tapi kita tak tahu esok lusa saya ni jadi orang yang macam mana. Orang yang malas belajar ke apa ke. Tapi na'udzubillah lah, kita tak nak macam tu lah. Doakan saya juga, saya tak nak jadi orang yang tak istiqamah. Okay, saya nak anda dan saya juga istiqamah dalam mencari ilmu dan sebagainya. Saya faham ilmu agama ataupun tak kisahlah, ilmu lain-lain pun sebenarnya banyak. Kadang kita sampai rasa macam, ya Allah, penatnya, tak sempat nak cari satu-satu kan. Kita rasa macam, okay, kalau kita minat nak belajar ilmu ni, tak apalah belajar ilmu ni dulu. Kadang sampai rasa macam tu. Tapi tak ada masalah pun sebenarnya kalau kita belajar cepat atau lambat. InsyaAllah nanti Allah akan bukakan juga hati kita untuk dekatkan dengan ilmu-ilmu yang baik. Nak tengok dalam dia. Okay, ni A4 digital, ni A4 digital Al-Fatih.
Saya prefer Al-Fatih untuk anda yang baru nak belajar. Okay, untuk anda yang baru nak belajar. Sebab apa? Sebab dalam Al-Fatih dia Quran perkata. Bila Quran perkata, okay, anda boleh tengok sendiri di sini. Sambil anda belajar tu sebenarnya anda boleh tengok sendiri maksud setiap perkataan tu. Dan anda boleh tambah juga knowledge untuk bahasa Arab sebenarnya. Okay, ada lebihnya sebenarnya Quran Al-Fatih. Bukan saya nak kata Quran Muslim tak bagus, tapi Muslim ada lebihnya sendiri. Daripada segi full Quran tu, saya sebenarnya suka juga tengok full Quran, sama seperti zaman dulu. Tapi dalam Al-Fatih ni beza dia macam ni lah. Dia ada terjemahan, dia ada perkata. Cuma dalam A4 digital Al-Fatih tak ada wakaf ibtidak. Okay, dalam A4 digital kita dua-dua tak ada wakaf ibtidak. Okay, alright, apa lagi? Tajwid pun ada di sini. Okay, berkenaan dengan tajwid pun ada di sini. Di bawah ni ada disediakan bacaan-bacaan jenis bukan bacaan, tajwid. Tajwid dalam bentuk idgham, ikhfa, iqlab, macam mana bacaan dia. Okay, anda boleh tengoklah. Kalau anda jumpa dalam Quran Al-Fatih ni ada huruf yang berwarna merah, anda boleh refer di bawah. Sebenarnya dinyatakan untuk apa? Okay, kena dengung ke? Okay, okay, kalau anda boleh tengok lebih jelas sebenarnya, saya tak dapat nak tunjukkan, tapi kalau anda boleh lihat, okay, kalau ada setiap ayat ni ada warna merah di hurufnya, di atas ni akan tulis qalqalah. Jadi di situ anda tahulah nak baca sebutannya macam mana. Okay, bila qalqalah kena baca macam mana. Okay, bila ada ikhfa kena baca macam mana. Ditulis di atas ni, di atas huruf yang ditandakan untuk tajwid tersebut. Okay, tak ada masalah untuk kita malas belajar Quran, malas belajar tajwid. Okay, sama-sama. Kak Juli Sahana, Al-Fatih yang disyorkan oleh Kisana. Ya betul, saya sangat-sangat syorkan anda untuk beli Al-Fatih. Sangat-sangat best. Al-Fatih ni lebih detail sikit kalau bab-bab tajwid. Okay, kalau bab-bab terjemahan dan sebagainya, seronok. Al-Fatih ni lebih seronok. Tapi Muslim kebiasaannya saya prefer untuk mungkin mak-mak ataupun ayah-ayah yang mereka sebenarnya dah expert bab-bab tajwid ni, cuma mereka nak huruf yang besar macam full Quran. Okay, saya prefer untuk mereka. Macam tu. A4 digital Muslim pun bagus sebab ada panduan solat. Ya betul, untuk panduan solat sebenarnya kalau ada dua-dua lagi bagus. Boleh kongsi dengan satu keluarga, tak ada masalah. Sama-sama Kak Anak Umairah. Muslim saya tak pasti ada kat sini ke tak, sebab saya belum lagi menguasai bilik datin lagi. Itu sahaja kot. Quran ada lagi sebenarnya, kat bawah pun ada lagi Quran. Okay, jadi saya dengar tadi saya dah ada Al-Fatih, sangat membantu. Betul kan? Membantu kan? Saya seronok sangat sebenarnya. Saya pun teringin nak dapatkan. InsyaAllah saya akan dapatkan juga. Seronok sebenarnya. Saya pun ada hadiahkan kepada siapa? Oh, saya hadiahkan kat tok saya sendiri. Dia sendiri terkejut. Dia cakap, macam mana nak guna ni kan? Kita jadi macam excited nak ajar dengan apa, orang-orang tua ataupun nenek dengan mak ayah kita sendiri. Kalau diorang dapat Quran macam ni, seronok nak ajar, biar diorang rasa macam excited nak belajar. Sebab kadang kalau baca Quran ni, kita nak ajar diorang berkenaan dengan tajwid, ambil masa sebenarnya. Macam tu. Tapi perlu juga berguru. Kita tak boleh belajar sendiri sebenarnya. Kalau yang baru nak belajar Quran, kena balance lah, kena berguru juga. Tengok dan dengar sendiri pun perlu juga untuk kita. Okay, alright. Ada lagi ke nak tanya? Ke itu sahaja? Sebab saya ada masa lagi berapa minit? Lagi 12 minit. Saya ada masa lagi 12 minit untuk bersama dengan anda. Kalau tak, saya end live awal. Sebab saya kalau dah beletih, dia cloud nanti. Ya betul, Al-Fatih ada terjemahan bertulis, senang nak terus baca. Saya nak try lah sikit kan. Okay, nak tunjukkan juga kepada anda. Dalam ni kita ada satu kad tau.
Mana kad dia? Okay, saya ada nanti kita akan keluarkan video. Okay, kita akan keluarkan video berkenaan dengan tagging. Maksudnya kita akan ceritakan berkenaan dengan, contohlah tagging Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana. Pagi tadi saya dengarkan daripada Ustazah Hana, dia ada kongsikan berkenaan dengan Asmaul Husna, betul tak? Ada part dia ceritakan berkenaan Asmaul Husna, apa fungsi Asmaul Husna dan sebagainya. Saya baru masuk live, yang ni saiz apa? Ini saiz A4. Sebab tu kita saja sangat-sangat untuk orang-orang yang baru nak mula mengaji, ataupun untuk mak ayah kita sendiri, ataupun atuk dan nenek kita. Jadi sangat-sangat best lah. Tak kisahlah, even kita ni muda sekalipun, saya sebenarnya lebih prefer A4. Dia rasa macam puas sangat membaca. Sangat-sangat puas. Okay, contohlah nanti kita akan keluarkan video berkenaan dengan tagging kita. Contoh kalau tagging Asmaul Husna, kita akan cerita pasal nama-nama Allah lah. Okay, yang mana dalam Al-Quran, contoh ni Al-Hakim, ada dalam Al-Quran Allah dah sebut sebagai kurniaan dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Yang mana kat sini kita nak tunjuk sifat Allah yang Maha Bijaksana. Okay, dan dah dibuktikan dalam Al-Quran yang Allah Maha Bijaksana. Harga berapa? Okay, untuk A4 digital dan A4 digital Muslim, okay, normal cover untuk harga promo anda boleh dapatkan sekarang dengan harga 399 sahaja, khatam dan nota. Tapi kalau anda nak tambah tagging Naila ke, tagging Nufail ke, tagging Mikaila ke, anda nak tambah tagging SMR ke, okay, anda boleh add on lah RM200 untuk tambahan tagging. Okay, anda boleh pergi ke dropship kita untuk minta bantuan, explanation macam mana Quran dan sebagainya, saiz apa yang ada daripada Arayan. Okay, kita ada banyak saiz. Kita ada mini, kita ada A6, kita ada A5, kita ada B6, kita ada B5, kita ada A4, kita ada A3, kita ada F4, A4 baru F4, baru A3 dan A2. Kita ada 9 jenis ataupun 9 saiz di Arayan Hijrah. Tetapi malangnya saiz A2, kita nak cakap awal-awal lah, saiz A2 sekarang kita dah out of stock. Okay, sebab kita dapat seorang customer ni, tak silap saya lah, okay, seorang customer ni dia beli semua stok yang ada. Mungkin dia nak sedekahkan kepada masjid-masjid kan. Macam solat tarawih kita gunakan saiz A2 untuk imam membaca, sangat-sangatlah berbaloi. Okay, apa lagi? Okay, dan seronoknya juga berkenaan dengan A4 digital ini, sebaiknya saiz A4 yang paling ideal. Betul-betul, sangat-sangat betul. Kita boleh kalau untuk membaca di rumah, boleh je kita macam guna A4. Tapi untuk saranan saya, kalau anda jenis yang suka bawa ke mana-mana Al-Quran, anda boleh bawa A5. A5 dia besar juga, dia sederhana, untuk semua jenis umur boleh gunakan. Okay, A6 tu kecil sangat. Saya prefer untuk mereka yang berumur 30 ke bawah, 30 ataupun 25 ke bawah, macam tu lah. 30 lah, saya rasa 30 ke bawah. Akan nak tanya, kalau artis berpegang tangan yang tidak berlapik berdosa ke? Walaupun berlakon, tentulah berdosa. Sebab kalau lelaki dan perempuan itu, walaupun berlakon, walaupun kita ni nak tunjuk, saya tutup dulu, minta maaf. Okay, walaupun kita ni nak tunjukkan moral dalam kisah tu, tak ada mana-mana ayat Al-Quran pun yang mengatakan benda tu dibolehkan. Tak ada mana-mana hadis pun yang mengiyakan perbuatan tersebut. Kalau dah lelaki dengan perempuan bersentuhan tangan tak berlapik dan sebagainya, tentulah berdosa. Allah dah terang-terang dah nyatakan dalam Al-Quran, kalau perempuan dan lelaki ni bersentuhan ataupun membuat perkara yang boleh menaikkan nafsu syahwat, maka itu adalah berdosa. Walaupun berlakon, walaupun umur mereka tua, contohlah nak berlakon mak dengan anak lelaki,
anak lelaki mak perempuan lah kan, dah mak kan. Okay, jadi kalau mereka bersentuhan sekalipun, walaupun melakukan mereka untuk sekadar moral bagi masyarakat, jadi kesalahan juga. Sebab dia orang tak ada hubungan pertalian darah, jadi berdosa lah sama-sama. Okay, itu saja ke? Saya ada lagi 6 minit. Apa lagi? Okay, selain daripada, okay, saya cakap tadi A6 boleh bawa ke mana-mana. Selain A6, kita ada full Quran bersaiz mini. Tapi ini saya suggest untuk student lah. Student dia boleh bawa pergi mana-mana sebab dalam ni full Quran. Dan hari ni Datin ada buat promo cover Swarovski, cover SPS dengan harga 100 sahaja. Okay, sampai pukul berapa Datin cakap tadi saya tak ingat. Tapi anda boleh cepat-cepat WhatsApp ke team kita, HQ. Okay, boleh terus beli ke HQ sebab dekat dropship memang tak dapat. Memang limit. Hanya di HQ saja anda boleh dapatkan mini dengan cover-cover yang sangat-sangat cantik ni dengan harga 100. A5 Bidadari Travel Digital. Assalamualaikum, cara nak baca doa waktu bawa motor. Baca doa naik kenderaan lah. Dia tak ada spesifikasi kalau naik motor baca doa ni, kalau naik kereta baca doa ni. Baca doa naik kenderaan. Okay, A5 Bidadari Digital. Kejap Bidadari yang ini, Bidadari yang ini. Ni Bidadari. Okay, Bidadari dia tak ada terjemahan juga. Dia fully Quran juga. Tetapi dia ada satu kad yang kalau kita tekan pada part tersebut dan kita letak dalam kepada ayat Quran, dia akan bacakan terjemahan. Okay, dia tak ada lah dekat Quran ni sendiri. Dia cuma daripada pen tu dia akan bacakan terjemahan tersebut. Contoh terjemahan bahasa, dia ada terjemahan bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu lah. Okay, anda boleh pilih. Okay, ini Quran digital A5 sampai pukul 10. Ya betul, terima kasih Kak Julie Suhana. Kalau kita bertiktok berjoget bila orang lelaki tengok berdosa ke? Sudah tentulah berdosa. Okay, minta maaf lah, anda akan tengok saya di sisi yang lain bila tak bercakap berkenaan dengan biasalah manusia kan. Saya sebenarnya budak-budak lagi, macam anak-anak, kakak-kakak dan mak-mak semua. Kalau kita bertiktok berjoget bila orang lelaki tengok berdosa lah. Okay, kalau lelaki tersebut tengok berulang-ulang kali sampai mendatangkan rasa yang tidak baik, macam menaikkan nafsu syahwat dan sebagainya, itu adalah berdosa. Okay, 399 untuk harga normal cover. Betul, terima kasih kita punya dropship. Okay, jadi sebab itulah arahin hijrah sekarang, kita manfaatkan TikTok. Saya tak suka TikTok sebenarnya, tapi Alhamdulillah saya diajar menggunakan TikTok untuk menyampaikan kebaikan, menyampaikan ilmu. Alhamdulillah. Kalau tidak, saya nampak TikTok ni adalah sangat-sangat platform yang sangat-sangat menakutkan. Tapi baguslah, sebenarnya kita ada banyak pendakwah yang pandai, banyak pendakwah yang bijak untuk manipulatekan apps ni jadi benda ataupun medan tempat yang baik untuk kita sampaikan kebaikan. Bila selalu tengok live case macam dah lama kenal pula walaupun tak pernah jumpa. Kalau dah jumpa lagi, nampak lagi macam kenal. InsyaAllah kita akan jumpa satu hari nanti. Semoga semua penyakit-penyakit ni semua Allah tarik daripada muka bumi ni. Okay, mudah-mudahan Allah beri kesihatan kepada semua orang supaya kita ni dapat bersilaturahim kembali. Bukannya kita masa Covid ni tak dapat bersilaturahim, tapi dia punya bersilaturahim tu lain dia. Al-Quran AA ada ke? AA tak ada. Masa ni AA tak ada lagi. Okay, ya betul, Ustaz Ahmad Dasuki ada TikTok. Saya suka cara penyampaian dia. Ustaz Ahmad Dasuki ni sana bila kita tengok dia rasa macam lembut je, tenang je. Okay, nampak muka dia macam keras, nampak macam kasar cara percakapan dia, tapi apa yang dia sampaikan tu lembut sebenarnya. Ya betul, Cik Man pun ada TikTok untuk berdakwah. Tapi saya kurang sikit dengan Cik Man. Bukan saya tak suka dia, okay? Bukan saya tak suka dia, tapi kita ni
kita akan mencari orang yang mudah untuk kita get in lah dengan dia punya cara percakapan dan sebagainya kan. Kalau saya lebih suka Ustazah Nur Hafizah Saad. Nur Hafizah Saad Datin. Minta maaf Datin. Okay, Ustazah Nur Hafizah Musa. Saya minta maaf. Okay, Ustazah Nur Hafizah Musa. Lagi saya suka Ustazah Asma. Saya suka Ustaz Ahmad Dasuki. Okay, Ustaz Abdullah Khairi pun seronok. Topik apa? Kita sembang-sembang santai saja. Sebab kita hari ni ada perkongsian berkenaan dengan sirah berkenaan Nabi Yaakob. Kita dah settle. Tapi kalau anda yang di TikTok yang baru masuk ni, anda boleh pergi ke IG kita Arayin Hijrah. Boleh tengok balik apa yang saya kongsikan hari ni. Okay, tadi ada soalan, ya Allah. A5 bidadari digital berapa harga? Okay, A5 bidadari digital sekarang promo. Normal cover kita berikan 399. Okay, tetapi kalau anda nak tambah kristal, A5 bidadari kristal, sekarang kita promo dengan harga 999. Anda boleh dapat tagging Naila. Okay, tagging terbaru kita. Macam mana nak tahu hari kiamat? Semua orang tak tahu hari kiamat bila. Tapi kita ni sebagai hamba Allah, yang kita tahu sekarang ni dah banyak pun tanda-tanda besar keluar. Kita cubalah yang terbaik, dekatkan diri dengan Allah. Lakukanlah apa saja yang boleh memanfaatkan masa kita dengan benda-benda baik, boleh menambahkan pahala kita dan sebagainya. Minta maaf dekat orang semua, sebab sebenarnya kita dah terlalu dekat pun dengan hari kiamat. Okay, doakan semua orang, doakan saya semua selamat insyaAllah nanti di padang mahsyar. Ustaz Wadi, ya betul, Ustaz Wadi pun saya suka dengar. Kadang-kadang saya takut nak dengar ceramah dia sebab dia ada intonasi naik turun. Tapi sebenarnya apa yang dia cakap tu, dia akan menusuk. Apa yang dia cakap tu semua menusuk. Okay, akan sampai. Sebab intonasi cara dia bercakap tu lain. Sebab tu saya cakap, lain orang, lain cara dia. Dan kita pun tak semua ustaz yang kita boleh terima cara dia bersembang, bercakap. Doktor apa Doktor, saya tak ingat nama dia sekejap Kita cari sekejap. Kita sembang lah sikit petang ni kan. Tak apa, selalu dengar saya duk sembang pasal sirah je. Hari ni kita cerita-cerita sikit. Doktor apa Doktor tu dia ustaz. Dia doktor apa benda tu, ya Allah, Astagfirullahalazim, kenapa saya lupa nama dia ni. Dr. Izhar Arif. Cara dia penyampaian dia pun saya suka. Sangat best. Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Siapa nama dia? Aulia. Nama sedap, InsyaAllah. Sebab dia serius. Dr. Kamilin saya jarang dengar. Saya jarang dengar Dr. Kamilin. Tak biasalah sebenarnya. Tak biasa. Sebab saya jarang sebenarnya tengok phone. Saya jarang tengok phone. Kalau saya tengok IG pun, ustaz-ustaz yang saya follow, mana yang keluar, saya tengok. Kalau tak adalah. Ramai ada petang ni. Saya nak tengok sikit siapa yang ada. Okay, kebanyakannya yang tak biasa. Ada yang tak biasa masuk, ada yang biasa ada di live. Tapi tak apa, Alhamdulillah. Sebab dia handsome kes, tu ramai orang nak tengok. Sebab handsome Saya tak. Saya jenis dengar cara penyampaian dia, cara penyampaian orang. Lagi satu, kalau daripada Indonesia, saya suka dengar Habib Ali Al-Kaf. Daripada Habib Ali Al-Kaf, dia pun saya seronok. Habib Ali Zainal Abidin kita dah biasa. Tapi Habib Ali Al-Kaf ni untuk orang Malaysia ramai juga kenal sebenarnya. Tapi ada sebahagian cara dia, penyampaian dia sangat-sangat lembut. Dia suka gelak. Bukan gelak bahak-bahak ke apa. Dia suka senyum, tertawa. Macam tu lah. Dia agak rasa macam tenang je tengok dia. Waalaikumsalam, selamat petang Dayang Jannati. Doa pun tak dapat awet. Buat masa sekarang tak perlu ada awet. Okay, kita jaga diri sendiri dulu. Jaga hubungan kita dengan Allah dulu, baru kita jaga hubungan kita dengan manusia yang lain. Family pun tak settle lagi. Kenapa kita nak kenapa kita nak apa orang kata,
bersayang-sayang dengan orang lain. Cinta kita dengan Allah kita perbaiki dulu, cinta kita dengan ibu bapa kita perbaiki dulu, dengan saudara mara kita perbaiki dulu, okay, dengan kawan-kawan kita kena perbaiki dulu. Akhirnya barulah kita cari teman hidup yang sesuai. Bila kita ni dah, orang kata, dah bersedia, bila kita ni dah jaga sama benda tu, insyaAllah kita akan jadi lebih matang, kita akan jadi lebih, yelah, nanti satu masa nanti akan awet ke isteri ke akan datang, jodoh tu akan datang pada waktu yang tepat nanti. Jangan kalut-kalut, okay? Jangan kalut-kalut. Jaga dulu hubungan kita dengan mak ayah, okay? Itulah sangat-sangat penting. Juga dengan ibu bapa, okay? Cinta kita dengan Nabi Muhammad SAW pun kita teragak-agak lagi sampai tahap mana cinta kita ni, okay? Saya ada kongsikan pada awal dulu berkenaan dengan kisah siapa Nuaiman, okay? Nuaiman, okay? Kisah Nuaiman saya sangat suka Nuaiman, kisah Nuaiman ni, okay? Dia walaupun melakukan apa-apa sahaja, orang kata kenakalan, bagi saya itu kenakalan lah, okay? Tapi Allah tetap sayang dia. Sebab apa? Dia sayangkan Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia ni banyak sangat membuat ulah terhadap Nabi Muhammad, okay? Tapi saya rasa dan saya yakin sebenarnya ada lagi kisah berkenaan Nuaiman ni sebenarnya yang membuatkan Allah ni sangat-sangat cintakan dia, okay? Nabi Muhammad SAW sendiri pun cintakan terhadap Nuaiman ni, okay? Walaupun Aiman ni buatlah perkara yang pelik, okay? Kakak saya baru masuk. Apa maksudnya tu? Okay, sekejap saya dah terlebih limit ni, okay? Ada apa lagi nak kita sembangkan? Kalau tak, kita akan akhiri perkongsian hari ini. Ya, ingat kes cerita kan, best kan cerita tentang Nuaiman. Sebab tu saya suka sangat sirah ni. Sebab tu saya sedang belajar lagi banyak berkenaan dengan sirah. Jadi anda pun kena belajar juga dengan sirah. Tak kisahlah, kita ni kena belajar. Yang paling utama yang biasa kita belajar dekat sekolah apa? Kita kena belajar pasal akidah, kita kena belajar pasal ibadah, kita kena belajar pasal akhlak, okay? Ibadah fiqah lah kan? Fiqah, ibadah, dia apa lagi? Pasal sirah pun kita kena belajar. Maksud dia baru masuk. Kakak saya baru masuk. Macam mana saya confused. Maksud dia baru masuk. Macam mana tu? Adab dan akhlak, ya betul. Adab dan akhlak. Adab tu akhlak lah, okay? Apa lagi? Saya nak cakap jawi macam itu bukan, okay? Tajwid pun kita belajar untuk Al-Quran, untuk kita fahami Al-Quran. Bahasa Arab pun kita kena belajar, okay? Jadi begitulah kehidupan kita. Belajar takkan pernah habis. Jadi walaupun kita tak berguru, tak belajar, belajarlah juga daripada kehidupan, okay? Okay, baik. Dia baru je join live Christina. Oh, slownya saya hari ni, insyaAllah. Minta maaf sangat-sangat. Okay, tak apa. Yang baru join live, anda boleh tengoklah semula video live ni, okay? Sebab sebelum nak masuk ke perkongsian baru esok berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf AS, anda kena tahu juga kisah-kisah yang sebelum-sebelum ni. Sebab sebenarnya dia berkait. Lebih baik kalau anda ada masa, anda ada peluang untuk dengar balik daripada kisah Nabi Adam sampailah Nabi Yaqub AS. Nanti anda barulah dapat macam mana flow dan kisah berkenaan dengan kisah-kisah para Nabi ni. Nanti kita akan macam, oh macam ni ke kaitan dia, oh seronok macam tu. Ada kawan-kawan saya yang cakap, lah baru tahu rupanya macam ni. Sebab kadang bila kita dengar cerita ataupun sirah, kita dengar segerbuk macam tu kan. Maksudnya macam sekejap kisah Nabi ni, sekejap kisah Nabi ni, tak ada flow dia, kita tak nampak. Sekarang saya kongsikan dengan anda daripada kisah Nabi Adam sampailah Nabi Yaqub, dan akhirnya nanti kita akan habiskan. Dan anda mungkin akan fahamlah flow dia macam mana kisah ni berlaku daripada zaman Nabi ni
pagi dan seterusnya dan seterusnya. Selalu dengan Kiss live petang dalam kereta on the way balik dari kerja. Alhamdulillah. Tapi sekarang work from home, boleh concentrate sikit kat rumah. Bagus kerja di sana. Seronok saya. Saya lega sebenarnya bila orang dengar, orang manfaatkan apa yang saya kongsikan. Sebab apa? Sebab yelah, walaupun saya kongsikan dalam live ni, tak semestinya semua orang faham. Dan saya risau kalau saya nak pahala. Saya nak pahala, doakan saya. Saya nak pahala daripada perkongsian saya ni. Saya nak bila orang dengar, orang faham, dapat pahala kat situ. Okay? Bila orang dah kongsikan, lagi panjang pahala dia. Okay? Daripada sinilah sebenarnya kita boleh memanjangkan pahala kita. Saya seronok bila orang suka, orang dengar apa yang saya kongsikan. Walaupun apa yang saya kongsikan tak berapa banyak input dia, tapi mudah-mudahan apa yang saya bagi, apa saya sampaikan tu jadi sebab orang lain jadi lebih baik. Okay? Jadi lebih mendekati dengan Allah, lebih memahami Islam, lebih memanfaatkan kisah-kisah ni dalam kehidupan diorang. Okay? Reflect balik diri kita sekarang dengan zaman dahulu macam mana, supaya kita ni lebih kuat jadi hidup sebagai seorang yang seorang Muslim lah. Okay? Okay, baik. Saya nak stop live sampai sini. Boleh tak? Sebab lepas ni Datin mungkin lah kan, mungkin Datin akan live balik. Saya kurang pasti. Waalaikumsalam, selamat petang. Saya minta maaf, saya tak perasan dekat dalam TikTok. Okay? Kat umur berapa? Saya muda lagi. Kalau saya boleh bekerja sekarang ni dengan umur yang muda, maksudnya umur saya dalam lingkungan itulah. Tak boleh nak bagi tahu. Tapi saya muda lagi lah. Baru masuk. Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Untuk anda yang baru masuk, anda boleh tengok balik live lepas saya end live ni. Okay? Jangan tak tengok. Sama-sama Kak Mazlina. Okay, saya nak ucap terima kasih juga dekat semua yang menonton dan mendengar. Okay, saya minta maaf kalau ada kekurangan ataupun terkasar bahasa mungkin kalau ada, ataupun penyampaian saya yang kurang ni, saya mohon maaf banyak-banyak ya. Okay? Jadi saya nak end live ni, boleh ke? Tadi saya rasa macam saya ambil ni. Okay, tak apa. Anda boleh tengok live Datin kalau nak tahu lebih lagi. Kenapa saya bela petang-petang ni? InsyaAllah. Okay, tak apa. Kita nak end dulu live. Kita akan asar. Dan seterusnya anda boleh sambung dengan live Datin pula lepas ni. Okay? Sama-sama Kak Juli Suhana. Okay, itu sahaja daripada saya. Kita akhiri perkongsian petang ni dengan tasbih farad dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr lil insani lafi khusr lil ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran, afwan. Sama-sama. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.